السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. Terima kasih kepada Tuan Imam yang dikasihi, yang dihormati, Tuan Pengurusi, Tuan Nazir, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Irsyad, yang seterusnya muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke Hazrat Ilahi dengan limpah kurnia dan belas ihsan daripadanya, dapat kita sama-sama menghadiri salat Jumaat, di mana setiap saat kita merasai bahawa Dialah Tuhan yang maha baik, yang telah meminjamkan nyawa kepada kita, yang memberi kesihatan kepada kita. Tanpa sihat tak mungkin kita datang ke masjid, tuan-tuan. Cuma manusia ini hanya biasanya akan sedar tentang nikmat kesihatan apabila nikmat itu terlerai daripada genggaman mereka. Kalau kita cerita pada pagi ini, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, syukurnya kita sihat. Ya, kita kata kita syukur kita sihat, tetapi menghayati makna sihat yang sebenar benar-benar akan difahami oleh orang yang telah terlantar di katil hospital. Barulah mereka di balik jendela hospital sambil leleh air mata dan berkata, Ya Allah, alangkah bagus kalau aku sihat, aku dapat pergi bekerja, cari nafkah, aku boleh bersama dengan keluarga, aku boleh datang ke rumah Allah, di rumah Allah yang maha hebat. Itu orang yang telah tidak ada baginya kesihatan. Orang sakit baru tahu harga nikmat kesihatan. Diceritakan bagaimana seorang suami berhadapan dengan seorang isteri yang terlantar di katil hospital, menghitung detik kematiannya kerana sakit berat. Dan kemudian orang bertanya apa yang paling disukai dalam sakit-baki hidup dia. Dia kata, alangkah indahnya kalau aku dapat menyalin nampin anak saya. Alangkah indahnya kalau saya boleh menyediakan air sejuk untuk suami saya. Benda yang mana dalam hidup ini, kalau kita diberi peluang untuk buat, alangkah meluatnya. Tetapi apabila kita dah ditarik nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, barulah kita menghargai nikmat tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mentadabburkan beberapa potong ayat suci Al-Quran yang menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kitab suci Al-Quran kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Yatlunahu haqqa tilawatih. Di mana mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Jadi ditafsir oleh ulama di dalam Ibnu Katsir, dibahaskan secara panjang lebar mengenai apa yang dimaksudkan dengan yatlunahu haqqa tilawatih.
Di antaranya yang disebut oleh ulama, Allah bagi tahu tentang golongan ahli kitab, yaitu golongan Yahudi dan Nasara. Apabila mereka memfokuskan dan membaca kitab yang diturunkan kepada mereka, orang Yahudi membaca Taurat, orang Nasara membaca Injil, maka mereka akan mendapati maklumat tentang Nabi akhir zaman. Jadi syarat bagi Allah menerima ahli-ahli kitab ini sebagai hambanya, maka mereka mesti rujuk kepada kitab mereka. Dan antaranya yang dibahaskan oleh ulama mengenai makna yatlunahu haqqa tilawatih, iaitu membaca dengan baik, bacaan dengan tartil dan mengeluarkan butiran huruf-huruf dan makharijul huruf. Dan bukan setakat baca, bahkan membaca dengan hari-hari. Ada ulama bagi tahu yang dimaksudkan dengan baca yang sebenar-benar bacaan adalah baca, hafal dan ambil faham dan melaksanakan segala tuntutan-tuntutan yang ada di dalam Al-Quran. Barulah ia menepati makna yatlunahu haqqa tilawah. Jadi mereka ini Allah puji, Allah menyatakan ulaika yu'minuna bih, mereka inilah sebenar-benarnya beriman dengan Al-Quran. Jadi apabila kita melihat asal usul ayat tersebut, ayat berkenaan, ia berkisar mengenai satu kumpulan daripada Habasyah, yang mana mereka ini dapat tahu tentang berita Nabi akhir zaman. Bukunya lah mereka teringin nak melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup tinggalkan negara mereka, mereka sanggup tinggalkan negeri mereka, sanggup bersafar daripada Habasyah ke Makkah semata-mata nak jenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mendapat berita sahaja bahawa Nabi akhir zaman telah muncul. Jadi mereka telah bertekad untuk jumpa Nabi. Mereka tinggalkan negara Ethiopia, mai duduk di Makkah. Jauh perjalanan tuan-tuan, daripada Makkah ke Habasyah. Kalau kita tengok dalam peta, kita terpaksa menyeberangi Lautan Merah, malah menembusi dua benua, benua Asia dan benua Afrika. Perjalanan yang sangat jauh, merentasi Sahara. Mereka sanggup korbankan dan datang ke Makkah untuk jenguk Nabi. Jadi bila mereka sampai di Makkah, mereka tengok Nabi, terus jatuh cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selama ini yang kami dengar tentang Nabi akhir zaman bukan indah khabar dari rupa, bahkan rupa Nabi adalah lebih indah daripada perkhabaran tersebut. Maknanya apabila kami diberitakan tentang rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dah rasa cukup hebat dah. Tetapi apabila kami melihat dengan mata kepala sendiri, rupanya bentuk fizikal baginda sallallahu alaihi wasallam lebih indah dan lebih hebat daripada apa yang dikhabarkan kepada mereka. Terus mereka mengucap kalimah syahadah dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan setakat itu sahaja, mereka menetap di Madinah. Untuk apa tuan-tuan? Tafaqquh fid din, untuk belajar agama. Mereka belajar sungguh-sungguh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bacakan dan mendengarkan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran, dan ayat-ayat yang diperdengarkan kepada mereka dapat mereka amalkan sepenuhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala turun ayat ini semata-mata nak menghargai, nak recognize apa yang dibuat oleh mereka. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Ini Allah kata, ini di antara contoh manusia yang kami bagi kepada mereka ini Alkitab. Mereka baca sungguh-sungguh Al-Quran ini, bahkan mereka beriman dengan isi kandungan Al-Quran. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang kufur dengan Al-Quran, maksudnya apa tuan-tuan? Mengubah isi kandungan Al-Quran. Yakfur bihi ini dinamakan kufur, menyelewengkan fakta, menyembunyikan kandungan, dan mereka enggan untuk menerima ajaran wahyu yang diajar kepada mereka. Mereka ini di hari akhirat besok akan menanggung kerugian yang besar.
Sudah Al-Quran dah ada di hadapan mereka sebagai pedoman, sebagai panduan hidup, tetapi mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing mereka. Mereka mentahrifkan Al-Quran, meminda hukum. Maksudnya bukanlah kita ambil liquid paper dan kita padam ayat-ayat Quran, kemudian kita tulis ayat lain. Bukan itu maksudnya, tuan-tuan. Ubah dari segi maksudnya ialah ubah hukum. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Arak, judi, penyembahan berhala, telikan nasib dengan anak panah, mengundi nasib dengan panah, semuanya adalah termasuk perbuatan buruk, perbuatan syaitan, dan semua ini adalah perbuatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fajtanibuh, maka hendaklah kamu jauhinya. Jauhi benda-benda ini, jauhilah perbuatan-perbuatan ini. Bukan sahaja kita tak buat, malah jangan mendekati langsung, kerana jika sudah buat, susah nak tinggal. Jadi melalui ayat ini ulama mengeluarkan, mengistimbatkan hukum bahawa arak adalah haram. Kerana apa? Dikaitkan dalam ayat ini fajtanibuh, bila Allah suruh, bila Allah perintahkan untuk menjauhi sesuatu perbuatan, maka benda itu adalah haram. Dalam hadis Nabi SAW menyebut secara terang-terang, arak ini adalah hukumnya adalah haram, hukum yang diputuskan oleh Al-Quran dan oleh hadis. Ada pula seorang segelintir di kalangan orang Islam, mereka berani mendakwa bahawa di negara Islam sahaja halal, kalau di negara kafir halal. Kita pergi ke negara orang putih, pergi negara tempat mana turun salji, maka minum arak adalah halal. Jadi dia mendakwa macam itu, di sini haram, di sini haram, tapi di sana halal. Dia telah mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ubah itu, ubah ayat-ayat Quran, wa man yakfur bihi, barang siapa yang kafir dengannya. Ini contoh yang besar. Kalau contoh yang simple, tuan-tuan, solat 5 waktu. Quran telah memutuskan bahawa solat 5 waktu adalah fardu. Dalam hadis diberi amaran yang sangat keras, sehingga disebut di dalam hadis, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia telah kafir dengan nyata. Maka Imam Nawawi rahmatullah alaih telah mengulas mengenai apa yang dimaksudkan dengan hadis ini, sebab hadis ini sangat keras. Beliau menafsirkan hadis ini bermaksud siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja belum kafir lagi. Maksudnya barang siapa yang tinggalkan salat kemudian dikata sembahyang itu tak wajib, kemudian ada orang khabarkan kepada dia salat adalah wajib, bukan tak wajib, dia tolak mentah-mentah dan dia kata sembahyang itu tidak wajib, ketika itu jatuh kafir. Jadi meninggalkan salat kerana berakidahkan yang salat itu tidak wajib, jatuh kafir. Tetapi meninggalkan salat dengan sengaja tetapi masih lagi berakidahkan bahawa salat itu adalah wajib, tetapi tak ada kekuatan, maka belum jatuh kafir lagi. Imam perlu beri nasihat kepada dia, beri kefahaman agama kepada dia, sehingga dia akur tentang kewajiban salat. Jadi Imam Nawawi rahmatullah alaih telah menyelamatkan ramai orang daripada menyalahi hadis berkenaan melalui nas-nas yang sahih, iaitu mengkafirkan orang yang tak semaya dengan sewenang-wenangnya. Tak nak bagi macam tu. Imam Nawawi tafsirkan bahawa apa yang dimaksudkan dengan hadis berkenaan setakat tinggal sembahyang, kata Imam Nawawi, dosa besar. Tetapi kalau tinggalkan salat dengan berakidahkan bahawa salat itu tidak wajib, jatuh hukum kafir, dia telah mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengubah hukum Allah, wa man yakfur bih fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang kafir dengannya, dia mengkufurkan ayat-ayat Al-Quran, maka dia telah mengingkari ayat Al-Quran. Fa ulaika humul khasirun, dan tempat kembalinya ialah di dalam neraka lil abadil abad, selama-lamanya. Di dalam hadis kalau kita lihat banyak siksaan yang amat berat terhadap orang yang meninggalkan solat, tuan-tuan. Satu sabdaan Nabi sahaja pun
sudah memadai untuk orang yang berfikiran waras, faham. Al-aqilu takfihi al-isyarah. Orang yang berakal memadai baginya bahasa isyarat. Nabi bagi isyarat, kita kena faham. Tetapi disebabkan kasih sayang yang amat dalam kepada umatnya, Nabi SAW berulang-ulang kali menggunakan pelbagai cara cuba untuk menarik perhatian umat terhadap azab-azab yang bakal menimpa seorang yang meninggalkan solat, supaya mereka tidak lagi mencuaikan solat. Dalam hadis Nabi, riwayat Tirmizi, bainal kufri wal iman tarkus salah. Meninggalkan solat menghubungkan seorang itu dengan kufur. Dalam hadis lain, wala tatrukanna salatan maktubah muta'ammidan fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia terlepas daripada pemeliharaan Allah. Imam Abu Layth Samarqandi menyebut di dalam kitabnya Qurratul Uyun bahawa Nabi bagi tahu bahawa nama seorang yang meninggalkan walaupun satu waktu solat fardu dengan sengaja akan tertulis namanya di pintu neraka, wal'iyadzubillah, yang mana ia pasti akan memasuki. Sehingga kan ada ulama menyebut bahawa orang yang meninggalkan solat, sekiranya dia meninggal tanpa sedar, dia telah dikebumikan di tanah perkuburan Islam dalam tempoh yang agak lama. Rupanya dapat tahu bahawa dia tinggalkan solat, dibongkarkan semula dan dikebumikan di tanah perkuburan orang kafir, wal'iyadzubillah. Jadi Nabi SAW pernah satu ketika Nabi bagi tahu, katakanlah ya Allah, jangan jadikan seorang pun di kalangan umat aku orang yang celaka lagi tersingkir daripada rahmat Allah. Nabi bagi tahu lagi, tahukah siapa yang orang celaka itu lagi tersingkir daripada rahmat Allah? Orang yang celaka lagi tersingkir daripada rahmat Allah ialah orang yang meninggalkan solat. Dia tidak ada apa-apa bahagian pun di dalam Islam. Tidak ada apa-apa bahagian pun di dalam Islam. Sebab itu tuan-tuan mulia, kita perlu menjaga solat. Sejauh mana kita menjaga solat kita, sejauh itulah Allah akan mendatangkan keberkatan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan keberkatan dalam kehidupan kita. Jadi apa yang Nabi bagi tahu bahawa orang yang paling bijak, di dalam hadis Nabi bagi tahu orang yang paling bijak ialah man dana nafsahu al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-aman. Orang yang paling bijak, tuan-tuan, siapa dia? Nabi bagi tahu orang yang paling bijak di permukaan bumi ini ialah orang yang meronda nafsu, orang yang menentang nafsu dia. Nafsu ni nak tu tapi dia lawan, dan dengan apa? Melihat kesalahan dia. Dan wa'amila lima ba'dal maut, orang yang membuat persiapan untuk kehidupan selepas mati. Wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang paling lemah, orang yang paling lemah ialah orang yang menuruti hawa nafsunya dengan melihat kesalahan orang lain. Wa tamanna 'ala Allahil amani, berangan atas Allah dengan angan-angan yang kosong. Dia berani buat dosa, tetapi dia kata bahawa Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah boleh ampunkan dosa saya. Tapi dia sengaja buat dosa, sengaja dia memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala dengan anggapan bahawa Allah Maha Penyayang, besok aku boleh taubat, Allah akan ampunkan dosa. Tapi dengan Nabi bagi tahu orang seburuk-buruk manusia ialah orang yang sengaja melakukan dosa dengan harapan bahawa Allah boleh ampunkan dosa dia. Jadi ini rahsia yang Nabi ajar kepada umatnya, iaitu jangan kita menyalahi orang lain. Cerminkan diri kita dulu sebelum kita mengeluarkan apa-apa statement mengenai orang lain. Kita terlalu protect diri kita untuk menyalahkan orang lain, tuan-tuan. Kita lihat satu cerita, saya habiskan cerita. Seorang pemuda yang bernama Tha'labah bin Abdul Rahman. Dia ini adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ini adalah pembantu dan khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebut belasan tahun dia menjadi rana kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Setiap kali apabila Nabi inginkan sesuatu, dia akan disuruh untuk ambil barang. Jadi satu hari Nabi SAW minta tolong kat dia ambil satu barang dekat rumah. Dia pun lari dalam perjalanan nak ambil apa yang diminta oleh Nabi SAW. Rumah orang-orang dulu tuan-tuan tak ada pintu. Rumah orang dulu memang tak ada pintu. Pintu rumah-rumah pada zaman Nabi SAW pakai selendang je tuan-tuan. Maka apabila angin tiup, maka selendang itu akan terbuka. Jadi ketika dia lari nak pergi ke rumah Nabi, sekali dalam perjalanan dia terserempak dengan satu rumah, sebuah rumah yang terselak selendang pintunya. Maka dia terpandang seorang wanita yang sedang mandi. Dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kita tuan-tuan, kalau kita ternampak sebut alhamdulillah, rizki. Sebab kita punya mindset berbeza dengan mindset sahabat. Mindset sahabat tuan-tuan, apa dia? Khalaqtuka lil ibad. Aku dicipta untuk ibadat. Dalam hadis qudsi, la takhafanna min dhi sultan madama sultani baqiya. Wahai hamba-Ku, Allah berfirman dalam hadis qudsi, jangan takut dengan mana-mana kerajaan, kerana kerajaan akulah yang paling kekal, akan kekal selama-lamanya. Ya bna Adam, la takhsha min dhiqir rizq, wa khazaini mal'anah, wa khazaini la tanfadu abada. Jangan takut dengan rizki, kerana rizki aku yang paling kekal. Wa khazaini mal'anah, dan khazanah rizki aku akan kekal sampai bila-bila, sentiasa melimpah, tak pernah berkurang. Ya bna Adam, khalaqtuka lil ibadah. Wahai anak Adam, aku ciptakan kamu untuk beribadat. Fala tal'ab, jangan kamu main-main. Wa qasamtu laka rizqak fala tat'ab. Aku telah mengagihkan rizki kamu, maka jangan kamu penatkan diri. Fa in radita bima qasamtuhu lak arahtu qalbak wa badanak wa kunta 'indi mahmuda. Sekiranya engkau redha dengan pemberian aku akan rehatkan hatimu, tenangkan fikiranmu, dan engkau akan menjadi orang yang terpuji di sisi. Tetapi sebaliknya, wa illam tardha bima qasamtuhu lak فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك فيها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. Sebaliknya, jika engkau tidak reda dengan pemberian aku, demi keagungan dan kemuliaanku, pasti aku akan menyerahkan dunia kepada kamu dengan hina, di mana dunia ini akan tunduk kepada kamu, sehingga engkau akan mengejar dunia seperti binatang buas mengejar binatang beruang. Tetapi kamu hanya akan memperolehi sekadar apa yang aku telah tetapkan bagi kamu, dan kamu akan menjadi orang yang tercela di sisi. Jadi ini hebat sahabat punya mindset tuan-tuan. Aku dijadikan untuk beribadat dan mengabdikan diri kepada Allah. Kita terbalik tuan-tuan. Maka Sa'labah ni, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia lari ke bukit, masuk bersembunyi dalam gua. Ada riwayat kata bahawa 40 hari dia bertapa dalam gua. Tadi Nabi suruh dia ambil barang, sekarang tak jadi nak ambil barang. Takut malaikat dedahkan kesalahan dia kepada Nabi. Yang Sa'labah ni duk mengendap orang perempuan tengah mandi. Akhirnya dia menangis sampai beberapa hari tak turun makan, tak minum. Nangis takut Nabi tahu. Nabi hantar orang cari dia, dapat balik rupanya dalam keadaan sakrat dah sekarat dah, nak mati dah, nyawa-nyawa ikan dah. Bayangkan tuan-tuan, 40 hari tak makan, tak minum, dah sekarat dah, nak mati dah, nyawa-nyawa ikan. Tetapi Nabi SAW redakan dia, pujuk dia, dan dudukkan dia atas ribaan Nabi SAW. Ini powernya, dahsyatnya mindset sahabat-sahabat Nabi SAW. Moga ia menjadi iktibar bagi kita. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk daripada kelemahan diri, dan hakikatnya daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam. Innaka antal a'azzul akram. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu laha.
Sallallahu ala Muhammad walhamdulillah.